الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan keizinan kepada kita dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, dapat sama-sama kita melakukan sembahyang berjemaah, dapat sama-sama kita melakukan hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu wasilah dapat kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati dan diberkati dunia dan akhirat. InsyaAllah kita tengok sambung tajuk kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 104. Jawilah. Jadi adab yang seterusnya iaitulah adab berkaitan dengan tentang Jumaat, tentang hari Jumaat. Maka kata tuan pengarang rahimahullahu taala, kat mana tu? Dan ada diriwayatkan bahawasanya, itu dah. Ya. Dan kata tuan pengarang rahimahullahu taala, dia kata, dan ada diriwayatkan bahawasanya qada seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada qada segeranya orang itu pergi ke masjid. Yang setengah daripada perkara yang mesti akan berlaku pada hari kiamat, iaitulah tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala harus boleh dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu melihat Allah Taala itu tidak dapat dikaifiatkan. Dapat kaifiat. Bagaimana kaifiat? Kata Tuhan gini-gini tak boleh nak kaifiat. Kalau selagi mana kita kata benda ni gini tu boleh kaifiat lagi. Mana kata zat Allah Subhanahu wa taala boleh tengok, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan melihat tengok Allah Subhanahu wa taala seperti bulan kal qamari badri, seperti bulan yang penuh purnama. Kau nampak betul terang. Tapi lagu mana keadaan tengok, lagu mana kaifiat Tuhan betul Tuhan tak boleh. Mana kata Nabi memisbahkan kata boleh tengok ni dengan terang benerang, bukan kata tengok Tuhan tu macam bulan. Tengok Tuhan Allah Taala ni tidak ada mana kata boleh tengok dengan jelas. Lagu mana kaifiat, wallahu alam, Allah Taala lah terlebih mengetahui. Itu i'tikad kita ahli sunnah. Tidak menjasimkan, tidak menjisingkan. Apa dia jising? Tidak merupakan Allah Taala dengan makhluk. Batulah kita akan dapat tengok Allah Ta'ala di akhirat nanti. Maka tengok kata riwayat, mana daripada sebuah hadis mengatakan bahawasanya qada seorang hamba Allah Ta'ala
ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada qadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Siapa dia hok pergi masjid paling awal sekali? Paling awal sekali, maka qadar itulah dia akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Tuhan Pengadilan, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntuklah saf yang pertama. Mana? Bila kita sampai masjid hari Jumaat lah, maka hendaklah kita pergi tutup. Pergi tutup mana? Kita pergi lalu pada saf pertama, depan sekali. Jangan hirau orang. Dah kita ni tak biasa pergi saf depan. Nak bermula hari ni bahasa mari bahasa nak pergi bahasa nak baik ya. Kalau dengar kata sudah, mana baik ingat hari ni. Tak biasalah kali. Dah tiba-tiba hari ni nampak awal pula cara apa kata orang? Kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat ikhlas, kita ajar diri kita, kita didik diri kita supaya datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Batulah dia kata apabila masuk dalam masjid hendaklah dituntutkan saf yang pertama. Saf pertama saf mula-mula lah. Mana kata saf pertama, apa yang penuhkan saf. Maka lagi pula, tetapi jikalau orang sudah ramai dah, deru orang tengok mari orang penuh dah, maka dia kata jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang semayang. Sebab apa? Kerana perbuatan ni haram. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya hamba aku ni tahu, kan sekiranya umat aku tahu bahawasanya dosa lalu depan orang semayang ni lebih berat, maka mereka sanggup tunggu walaupun 40 tahun. Mana? Kita nampak barang je lalu belakang depan orang semayang. Sebab itulah dalam bab ibadat, dalam bab semayang, dia ada bab sutrah. Sutrah mana? Sutrah ni mana kata? Iaitulah penghalang daripada orang semayang. Orang semayang dia tak ada masalah, orang hak lalu. Ia ada syarat-syarat tertentu lah. Bila itulah kita nak semayang, jangan semayang depan orang lalu. Berapa nyanyi ke orang tu lalu pergi mari. Nak bawa jadi haram, bawa jadi berdosa lah perbuatan tu. Nak haram. Sebab Nabi kata kalau sekiranya hamba aku, umat aku ni tahu lalu belakang orang semayang besar seangnya si Allah Ta'ala, walaupun 40 tahun dia sanggup tunggu. Mana nak beratnya dosa orang yang lalu di hadapan orang yang tengah semayang. Melainkan kanun lalu pula, sebab tu disuruh kita letak penghalang, letak sutrah. Kalau kayu kena lebih daripada 3 hasta. Hasta daripada kita, kaki kita ni lepas daripada 4 sujud. Sama ada dengan tiang, sama ada dengan garis. Kalau ulama kata garis ni setengah pada sejadah lah. Kalau kita semayang ada sejadah ni, boleh kita nak litah. Tapi jangan litah lalu kat depan sejadah tu. Sebab tu dia kata bahawasanya apabila orang semayang ni jangan lalu semayang tepat mana orang lalu lalang. Ni sengalang buka pintu situ pergi semayang situ. Orang nak lalu nak habis pakai berdosa belaka. Walau hak jenis hak pasal awak ni boleh berhenti ya. Lepas ni. Kena tengok dulu kerana hak patut moleknya. Dan nak semayang tu sama ada tepi tiang ataupun kiri ataupun kanan. Hak tu hak molek. Kalau semayang tengah-tengah tiang, ia buat jadi makruh pula. Dan lagi pula dia kata bahawasanya, tetapi jika orang sudah ramai, maka jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Mana bila orang ramai jangan lakuh bahu. Macam orang-orang Arab, orang ramai lakuh gitu. Berapa nak duduk depan orang, dah kena orang ramai ni, mana makruh perbuatan tu. Orang panggil jahat adat. Jahat adat lah. Sebab itulah kita apabila kita mana batal dalam semayang Jumaat, batal bila kita semayang Jumaat ramai, kita duduk sah tengah kali, lepas tu batas ketuk dah tengah semayang tu makruh ketuk, maka wajiblah kita kena keluar daripada sah tu. Kita tak boleh terus semayang. Kalau kita semayang juga dalam keadaan batal wudu, maka semayang kita dah lah tak sah. Lagi pula perbuatan tu haram si Allah Ta'ala.
haram dosa lah. Maka naklah kita keluar. Nak keluar ni dengan ada cara dia lah. Tidak melangkah. Batu orang hak tahu orang nak pergi ni, dia kena buka ruang. Ni sengelai awak apak tak boleh lalu. Ni teruk ni. Dan lagi pula dia kata, dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang semayang. Ni laranglah. Kerana Nabi SAW melarang daripada semayang lalu di hadapan orang yang sedang semayang. Dan lagi pula dia kata, pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding. Ni kalau kita nak semayang lah, nak semayang sunat, hendaklah kita pilih tempat duduk yang berdekatan dengan dinding ataupun tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Ni betul. Ya, kita nak semayang sunat, tengok ni laluan orang ada. Ataupun kalau laluan orang tak pergi lah, bik ke benda ke, jadi sebagai sutrah penghalang. Sebab takut berdosa lah orang hak lalu lalang ni. Kalau orang hak dia nyindir orang, ya gitu lah. Sebab tu bahkan panggil wajib apabila seseorang itu lalu ke depan semayang, wajib dia menegur. Negur ni, negur dengan tangan. Bila orang lalu kena bagi sekat. Kalau hak jenis tengok benda pula gigi salang pula ada. Pegang-pegang dia pegang tangan salang. Mana pula salang ni? Kita halang dia nak susah yang lalu. Ingat masa belajar dulu, Tok Seh, ingat. Ada seorang dia mari belajar, kita sekat. Orang tu sekat kita katok dah dia orang tu. Orang kata ku hajar sungguh lah. Mana kata sebab tak tahu. Ingat ni apa orang nak lalu tak boleh ni. Sebab tu bila orang tahu bab hukum lalu dah. Dia kasi nyak dah. Tapi kalau orang tak tahu bab hukum sudah. Kerana semayang gini macam-macam belah. Batulah dia kata, apabila orang lalu dah apamu ni, jangan kau lalu dah apa orang semayang, dan pilihlah tempat duduk yang berkaitan dengan dinding atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan semayang sunat tahiyatul masjid. Sunat lah. Sunat perbuatan kalau kita duduk ni bawa jadi makruh. Bukan berkata bila masuk masjid ni duduk lalu haram dah. Panggil perkara yang dituntut. Sunat kita semayang sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnat tahiyatul masjid, nak rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana sunat kita semayang lah. Mana semayang kerana nak memuliakan masjid. Sebab tu bila sebut masjid ni apa dia? Masjidun, tempat sujud. Tempat orang panggil masjid ni Baitullah, orang panggil kau. Orang panggil rumah Allah. Bila rumah Allah, bukan kata Allah Ta'ala duduk situ. Mana yakni tempat orang nak menyembah Allah Ta'ala, tempat orang nak beribadat mengabdikan Allah Ta'ala, itulah tempat di masjid tersebut. Batulah nak nampaknya satu-satu tempat, nampaknya syiar Islam. Mana nak nampakkan syiar Islam itu, maka tengok situ sejid dia tak. Sejid dia hidup tak. Kalau sejid hidup, anda kata setiap masjid-masjid hidup, maka kawasan tu dia akan aman. Tapi kalau suara kawasan tu panggil sejid budak hidup, maka ingatlah kawasan tu. Dia akan jadi berbagai-bagai musibah lah. Situlah nak menampakkan kata syiar Islam tu masjid lah. Sebab tu bila bab masjid ni patah larang banyak lah. Tidak boleh mengkotori masjid. Kita tak boleh nak masuk dengan keadaan najis dalam masjid. Hatta najis tu sikit, kalau mana kecing dia seluruh sikit, masuk masjid haram, tak boleh. Kenapa? Wajib memeliharakan rumah Allah. Ia persalahan dengan surah. Surah ni, ya masjid dia ada dua. Yang pertama masjid ghairu jami'. Yang kedua masjid jami'. Masjid ghairu jami' ni kita masuk di orang buat sembahyang Jumaat. Tapi orang buat niat sana itu untuk dapat pahala i'tikaf masjid. Dan masjid jami', masjid ni orang buat sembahyang Jumaat. Dok nanti masjid besar, masjid kecil pun masjid kok.
Dia kata masjid benda kecil tua ni. Ghalib kita ni bila masjid ni besar dah dengan batu dengan kubah dah. Ghalib adat kita lah. Tapi bila kata masjid ni tempat orang semayang, apabila orang situ meniatkan tempat ni jadi masjid. Macam surah ni, bila niat jadi masjid, maka jadi masjid dah. Tapi bila jadi masjid, haram dah buat perkara-perkara yang dilarang. Mana? Tengah daripadanya, mana? Ludah. Tengah daripada kecing dalam masjid. Kecing tak lah. Bawa najis masuk. Tak. Lagi pula mana? Isyak rokok dalam masjid. Tak boleh lah. Haram. Orang kata isyak boleh. Isyak boleh. Ada orang ajar kata tak haram isyak rokok dalam masjid. Tak. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh lah. Tapi syarat jangan cucuh. Isyak lagi ya. Kalau cucuh haram lah. Kalau tak cucuh tak apa. Mana isyak dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kata bila masjid dah boleh dah. Sebab itulah kita kena pelihara, kena menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula dia kata bahawasanya kecuali setelah kau kerja kesemayang salat tahiyatul masjid, dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat, dan engkau baca pada setiap rakaat setelah daripada Fatihah akan surah Al-Ikhlas. Kerana Nabi SAW dia tak pernah tinggal sembahyang sunat tahiyatul masjid. Batulah bila Nabi duduk tengah khutbah, dia tengok para sahabat mari-mari duduk. Nabi kata hendaklah kamu sembahyang dulu. Nabi suruh sembahyang dulu. Mana? Situlah menyatakan ulama kata sembahyang tahiyatul masjid. Mana menghormati akan rumah Allah. Rumah lah. Banyaklah fadilatnya, kelebihan ni orang yang sembahyang sunat tahiyatul masjid ni. Dan lalu pula sebaik-baiknya sekurang-kurangnya 4 rakaat. 4 rakaat. Dah panggil boleh kita bila masuk masjid kita boleh niat iktikaf. Iktikaf ni mana? Di dalam ruang masjid. Tapi bila iktikaf selagi mana? Selagi mana orang tu dipakarkan pahala iktikaf di dalam masjid, selagi mana dia keluar daripada masjid. Kalau dia keluar dah, dia masuk dah masjid, dia keluar dah, maka habis dah. Maka nak masuk pula dia keluar, dia kena niat lain pula untuk iktikaf dalam masjid. Iktikaf ni mendiami duduk dalam masjid lah. Maka banyaklah pahala tu. Seperti mana Nabi SAW apabila 10 terakhir Ramadan, Nabi siap-siap kain baju, mana? Iktikaf dalam masjid. Tu Nabi iktikaf dalam masjid. Kita 10 hari duduk mana? 10 hari Ramadan duduk mana kita? Tengok lagi. Mana? Malam raya ke? Tapi Nabi SAW bila 10 akhir Ramadan duduk masjid. Mana buat ibadat? Kerana 10 akhir Ramadan dia ada boleh panggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar terlebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang dapat berdoa pada malam tu, orang yang dapat beribadat pada malam tu, orang yang melakukan kebaikan pada malam tu, ibadat dia terlebih baik daripada 1000 bulan. Terlebih baik. Mana kata kita buat ibadat hari ni, dalam 1000 bulan ni buat ibadat, berapa sangat betul-betul khusyuk Allah Taala. Tapi malam tu orang boleh, mana ibadatnya terlebih baik daripada 1000 bulan. Terlebih baik. Mana tu ibadat 1000 bulan ni bersih comel latih. Tak ada perkara-perkara hak tak molek. Ibadat tersebut. Mana kelebihan daripada bulan Ramadan. Kita kena azam dalam diri, masuk ya Allah bulan Ramadan lagi, nak bagilah aku ni dapat malam Lailatul Qadar. Tapi jangan tunggu 10 baru tunggu. Tunggu malam Lailatul Qadar, dok tidur-tidur apa, tunggu Lailatul Qadar. Tengah-tengah daripadanya, ingat duk berlaku kok belah-belah Thailand pipe pecah. Mana dia kata telaga ni air timur malam Lailatul Qadar, habis pakat khumul berlaku. Khumul pakat ambil dah, mari jabat air kata dia pipe besar pecah bawah. Apa dia kata malam Lailatul Qadar, habis kena tu berlaku. Bapa ingat kata malam Lailatul Qadar ni kena ada berlaku benda pelik-pelik. Tak mesti. Tapi dia ada tanda-tanda dia lah. Tapi buat ibadat nak mendapat ni kena buat sepanjang malam lah. Tak daripada awal Ramadan sampai dah mana 10 akhir sampai habis.
Dan lagi pula dia kata bahawasanya Nabi dan seterusnya ialah dibacakan surah Fatihah pada surah Fatihah akan surah Al-Ikhlas 50 kali. 4 rakaat baca surah 50 kali. Kerana disebut dalam sebuah hadis yang dah mana sebaiknya hendaklah sembahyang ketika itu diringkahkan dengan membuat wajib-wajib sahaja. Mana seperti kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Daraqutni dalam Gharib Malik, beliau berkata bahawa hadis ini bahawasanya kata dalam sebuah hadis kata bahawa sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya dalam syurga, ataupun orang lain akan melihat tempat yang disediakan baginya. Mana kata orang yang mana semayang tahiyatul masjid dengan baca surah Al-Ikhlas 50 kali, maka dia tidak akan melihat mana tempat-tempat yang disediakan, tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang mana. Sebelum dia nak mati, dia akan nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dia kata hadis ini hadis tidak sahih. Tetapi walaupun tidak sahih bukan kata hadis maudhu', hadis dhaif. Tapi dhaif pada kita nak beramal boleh. Boleh. Cuma pada nak menghujah tu tak boleh. Dah buat hujah. Nak kata kalau kita orang berdebat nak ambil hujah tak boleh. Cuma kalau segi nak fadailil a'mal boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Seperti mana dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, Al-Azkar Imam Nawawi, dia karang sebuah kitab banyak berkaitan hadis-hadis dhaif. Tapi hadis mana? Untuk fadailil a'mal, untuk kita beramal saja. Bukan kata bila hadis dhaif ni tak boleh beramal, tolak mentah-mentah, tak boleh. Ulama ni susun belaka dah. Comel dah. Dan lagi pula dia kata bahawasanya tahiyatul iji walaupun imam, dan lagi pula dia kata bahawa sesiapa yang mengerjakan yang mungkin itu maka ia tidak mati kecuali ni. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Kita siapa lagi lewat dah, tak imam baca khutbah dah. Tapi kita kena yakinlah, jangan tu imam ni khutbah terakhir nak habis lah kita baru sembahyang sunat. Ni tak boleh lah. Nak sembahyang mana? Kita baca kita sembahyang tu tengok tu imam tu dah lagi. Abang khutbah ni dah habis lagi. Maka sunat juga dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi dia kata waktu itu mana? Sunat sebaik-baiknya hendaklah dia meringkaskan dengan membuat yang wajib-wajib saja. Wajib lah. Mana? Akad takbir, baca Fatihah, rokok, sujud. Kalau baca-baca sujud tu tidak baca apa. Buat rengang-rengang je. Syarat dia. Buat mana pada ketika tu khatib ni. Tapi jangan panggil mana memberatkan berat agama ni. Dia baca surah Baqarah. Surah tahiyatul masjid baca surah Baqarah. Tak imam nak habis ya khutbah, dah habis-habis lagi. Ni tak boleh Bahkan apabila tak imam nak sembahyang dia wajib kena berhenti. Dan lagi pula dia kata dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat sunat, sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak lah. Mana sunat mutlak ni lepas daripada masuk sebelum daripada tok khatib baca khutbah. Pada khutbah wajib sunat kita tahiyatul masjid dah tahu, maka sunat pula kita sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni semata-mata sunat. Tak ada benda apa-apa pun. Tak ada kata sebab masuk masjid. Tak ada, bukan sembahyang sunat tidak bersebab. Tapi ingat, bagi orang yang ada qada wajib dia qada dulu sembahyang ni. Ini nak sembahyang sunat ni. Sunat mutlak ni saja-saja tak ada arah nak buat benda dah. Tapi kalau orang masih lagi ada qada bab tentang sembahyang, maka dia mengerjakan mana sembahyang sunat ni terkadang mana tidak sah. Tak boleh lah. Maka hendaklah wajib dia buat benda bayar hutang dulu. Betul kita nak sedekah orang, nak sedekah duit. Sedekah duit dengan bayar hutang ni wajib bayar hutang dulu. Sedekah ni sunat.
Ingat kadang-kadang orang yang hutang orang, sedekah je dulu hutang orang ada apa mana. Nah, sebab hutang ni wajib. Hatta Nabi kata la yadkhulul jannah man kana alaihi dainun. Tidak akan masuk syurga. Mana kata tidak akan mudah bagi seseorang tu nak masuk syurga barang siapa yang adalah baginya itu dainun. Bukan dinun, dinu agama. Dainun apa dia? Hutang. Orang yang ada hutang, Nabi kata sukar nak payah dia nak masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab hutang orang, hutang ni sedap. Dah, pinjam boleh 100, pinjam boleh 200, sedap. Tapi hak berat ni, berat nak bayar. Bayar ni berat setan dah. Dia kata mau bayar ni kan nak akam tu. Dah duit ada je. Jadi berat. Tu bahaya. Kadang kalau orang kawan pun dia boleh putus kawan. Benda ni hutang ni, benda ni harus. Boleh kita nak berhutang, bukan kata haram, harus. Tetapi terkadang kalau orang hak biasa dengan berhutang ni, kalau dengan kawan ni golek akan bawa pada putus kawan. Kata setengah lama. Sebab apa? Dah malu sendiri. Dulu boleh sign rapat, boleh pergi mari-mari. Bila hutang banyak ni, pas hutang tak bayar-bayar, sign tanya khabar je, kerana sihat tak? Maaf banyak amu tak boleh bayar hutang. Bukan nak hutang tanya khabar je. Jangan main. Sebab itulah dia kata mana berhutang ni wajib dibayar dulu daripada kita sedekah. Sedekah ni hak sunat, hutang ni hak wajib. Hak mana dulu? Kena dulu hak wajib, jangan dulu hak sunat. Kerana wajib hak depan, hak sunat terkadang tak terpakai juga. Sebab itulah kita kalau nak buat sembahyang sunat hak mutlak ni lah, hendaklah kita buat dulu sembahyang qada. Qada dulu lah. Kalau ada qada hak tu sembahyang ambil jak umur muda tak, umur dulu masa sekolah sampai bila ni ada lagi qada, maka wajib kita kena qada sembahyang dulu. Wajib kerana itu hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hutang dia wajib bayar. Dan engkau baca pada rakaat pertama akan surah Al-An'am, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kahfi, dan rakaat yang ketiga surah Taha, dan pada rakaat keempat akan surah Yasin. Panjanglah ke? Mana? Rakaat pertama disuruh baca surah Al-An'am. Yang kedua surah baca surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sampai habis lah. Panjang kot Kahfi ni. Dan yang ketiga iaitu surah Taha. Yang keempat surah Yasin. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin, surah Ad-Dukhan, panjang juga, surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk lah. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat. Mana surah ni? Surah Yasin. Kerana Yasin, Iqra' Yasin fa innal, mana bahasa ni qalbul Quran, hati Al-Quran. Surah Yasin. Dan dalam baca surah Ad-Dukhan, surah As-Sad. Dan dalam baca surah Al-Kahfi, surah Sajadah, dan surah Al-Mulk, dan yang seterusnya surah Al-Kahfi. Sebab sunat malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Dah kalau baca Yasin boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak, kerana apa? Kerana tu Quran belaka. Nabi suruh baca Quran. Tetapi dikhaskan pada surah Al-Kahfi. Surah Kahfi. Tapi kalau baca Yasin tak ada masalah. Boleh. Sebab setengah daripada Quran, bukan Yasin ni kitab Bible. Tak ke kitab Bible Yasin? Tak ke Yasin ni ambil daripada apa benda? Tak, daripada Kristian, daripada Yahudi. Tak boleh baca. Tu tak boleh sungguh lah. Bukan daripada Al-Quran. Ada pun Yasin ni setengah daripada Al-Quran. Baca gia macam surah benda pun. Kena memperbanyakkan baca Al-Quran. Dan lagi pula dia kata bahawasanya dibacakan surah Kahfi sebab itu setengah daripada perkara yang kita nak hindarkan daripada fitnah Dajjal. Hendaklah memperbanyakkan beramal dengan surah Al-Kahfi. Mana beramal baca 10 awal pertama dan 10 akhir. 10 akhir daripada surah Yasin. Beramal kena baca selalu. Mana setengah daripadanya mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah Dajjal. Dajjal yang main.
Fitnah ni dahsyat. Bukan kata ai dah apa kita imam kemah dah. Dajjal ni apa panggil tepi tangan je. Kan. Orang panggil fitnahnya Nabi paling takut sekali. Mana Nabi kata aku paling takut sekali ke atas umat aku apabila terkena akan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni bukan setakat berdosa, boleh menjadikan seseorang tu gugur imannya. Tak jadi kafir tu. Bila kafir tak ada benda satu, tak ada nilai dah si Allah Taala. Tak. Innal munafiqun Allah Taala kata najasum. Innal musyrikun najasum. Bahawasanya orang musyrikin itu najis si Allah Taala. Najis apa? Najis i'tiqad dia. Bila najis ni tak molek lah. Ke ada orang najis ni sipang duduk dalam bilik kunci pula. Najis benda sipang tak kunci pula, kunci peti pula. Ada orang sipang. Orang sipang hak gitu benda hak bernilai berharga. Maka bila dah kumpul sekali tak ada nilai dah si Allah Subhanahu Wa Taala. Batulah kita kena beramal lah. Mana? Baca surah Al-Kahfi. Dak 10 awal dan 10 akhir. Sebelum nak tidur baca. Dan Nabi SAW tidak pernah tinggal yang pertamanya tiap-tiap lepas daripada tidur. Mana? Surah Al-Mulk. Mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulki wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Mana kata orang yang nak lepaskan daripada siksaan kubur, maka hendaklah dia banyak baca surah ni. Ni amalan kita ni bekal hidup kita, bekal akhirat nanti. Mudah-mudahan amalan ni dapat memberatkan ketimbangan amalan mizan kita. Dan seterusnya iaitulah mana lagi? Surah Sejadah. Sunat dibaca pagi Jumaat. Lalu Nabi pun dua surah ni Al-Mulk dan Sejadah Nabi sering baca tiap kali nak tidur. Tapi kita tak lah. Tak tahulah orang lain. Ghalib len ni kok payah. Berapa payah? Patah-patah. Erat-erat galik tidur gitu lah. Sebab tu kita kena kerana bila kita tidur ni kita tak tahu sama ada kita ni akan hidup balik ke ataupun tidur terus. Kalau kita belum tidur kita melakukan amal ibadat, perkara-perkara yang sunat, perkara yang diajar Rasulullah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak. Tak mau mati yang sia-sia. Apa kena mati katak. Mati katak kau ni, mati sia-sia. Tak ada benda satu dah. Dan lagi pula dan maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyakkan baca surah Al-Ikhlas. Mana? Tetapi jangan engkau tinggalkan baca surah ini pada malam Jumaat, maka lebih hanya sangat banyak. Dan sesiapa yang tidak mampu membaca surah ini, Allah tak mampu juga apa. Kita belajar dengan Tok Guru meninggal dah. Dah ayat orang ni dah. Bapa tak belajar, kita belajar dah dulu. Bapa Tok Guru meninggal dah habis. Dah habis meninggal Tok Guru. Kuat sangat belajar. Apa Tok Guru meninggal. Mana kata dia kata dia belajar dah, tapi belajar habis-habis tak erti juga. Ni baru dimaaf. Bukan kata belajar dah dulu mana? Masa umur sekolah menengah dulu. Allah tu kata ni dak dah tu. Dak tim dia dah. Maka tu ada kelonggaran. Dikatakan jahil yang dimaaf, jahil dengan jalan tidak taksir, tidak cuai, tidak lalai. Mana dia belajar dah, ada guru dah depan. Siratal ladzi siratal labi itu dah lagi dah. Memang abang lidah katung. Mana gua ni dah belajar dah, tak boleh dah. Tu maaf. Ni dah belajar mula lagi, kita dak pandai gua ni belajar dak lagi. Buat ada lagi. Sebab itulah panggil mana hak ni hak jalan cuai, jalan lalai, ada orang mengajar, ada orang tunjuk ajar, tapi saja dia malah. Bakal mugi dululah aku mula-mula nanti umur 40 ya. Dak baru nak belajar. Umur 40 dak dah pula lembu dak ada ikat lagi. Dak dah pula lembu dak ada lagi. Dak nak jaga nanti jual-jual lembu ah. Pak lembu beli pula khubar dak dah pula. Dak dah semua sebab itulah. Mana Allah Taala kata halaka musawwifuna,
binasalah orang yang lagi akan datang. Bila ni? Esok lah. Bila esok lah? Nabi Allah Ta'ala kata orang ni binasa. Mana? Orang hak lagu ni sampai bila pun akan berubah lah. Orang suka enjoy semua. Maka kita jangan jadi gitu. Kalau nak buat perubahan, buat selalu dah. Berasa nak buat jadi baik, jadilah dah. Baikilah dah. Akan akhlak kita. Jangan kata esok. Tak jadi sekarang. Kalau orang tanya, kalau orang jenis kerja juga, mana ni? Esok lah. Dah mana tak ada bunyi ni? Esok lah. Ni pakai senyap gitu lah. Ada benda dah, kosong tu. Dan lagi pula dia kata bahawasanya dia kata surah Yasin itu kalau sikit tak boleh baca juga, belajar dah, tapi tak boleh juga, tak erti juga, lidah kah. Biasalah panggil umur dah lama kau. Payah dah lidah ni, belajar dah duduk situ lah. Maka syarat mana? Maka hendaklah ia menggantikan dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas ni surah dia. Qul huwallahu ahad. Banyak baca surah tu. Surah supaya dihindarkan. Sebab itulah bila Siti Aisyah radhiyallahu anha dia suruh bila Nabi kata, hendaklah kamu mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Allah khatam Quran, kita pun baca surah dah habis tu. Ngaji pun gogak macam kita gali. Start dah hidup, start dah hidup. Orang ni ustaz tak rosak ni. Tak boleh nak baca. Maka ke mana ni? Maka kata Siti Aisyah, hendaklah kamu mengkhatam Quran. Mana? Memadai dengan 3 kul huwallah. 3 kali baca kul huwallah. Mana? Pahalanya menyamai dengan khatam Al-Quran. Tapi jangan sengeleng. Dia kata kul huwallah badan dah. Belajar tak belajar, badan dah kul huwallah tu. Jangan jadi hujah lah. Yang ni belajar tak kena belajar. Tak bab ilmu tajwid. Sini pun ada orang ajar tak. Dan lagi pula dia kata, dan memperbanyakkan mengucap selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat kita kena banyak selawat kepada Nabi. Seperti mana kata Nabi ni kita sedia maklum lah. Siapa dia ni? Orang yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kepada engkau akan dikau ya Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Ta'ala tak bangkit di atas dunia ni, lagu mana keadaan nasib kita? Boleh jadi kalau kita tengok sejarah-sejarah sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu mana keadaan orang jahiliah? Dengan pembunuhan, dengan penzinaan, dengan pencurian, dengan kerampokan, dengan kezaliman ada belaka. Kalau sekiranya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pada kita itu, siapa kita ini hancur lebuh habis dunia. Bini aku bini aku binimu. Binatang aku mung. Mana aku nak curi tak boleh nak tu, tak ada hukum. Lalu apabila Nabi SAW datang ke atas dunia, di atas muka bumi, maka di situlah terletaknya undang-undang Islam. Nak buat benda ni hati orang, tak boleh ambil dengan jalan haram. Tak kena ada minta izin dia, ada hak pemilik dia. Tak ada patang larangnya dari segi bab hukum akal. Sebab tu ada hukum akal 5 tu. Kalau tak ada syariat Islam, maka rosak kita. Binasa kan? Mu nak itan nak dara pun tak ada hukum. Mu nak ambil anak aku, nak pergi jalan pun, nak buat benda pun ada hukum dah. Tapi bila Islam datang, mana dia memperbaiki akhlak, memperbaiki akan akhlak perangai-perangai manusia ni, mana supaya menjadi akhlak yang mulia. Reti hormat orang, reti jaga hubungan sama sendiri, reti jaga hubungan persaudaraan, reti jaga hak orang, reti belaka. Bagi Islam ni batulah kalau kiranya Nabi, betul Allah Taala kata wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan kepadamu ya Muhammad melainkan rahmat sekian alam. Rahmat ni kita ni. Bahkan Nabi Allah Taala kata umat yang paling dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat Nabi. Orang yang awal-awal masuk syurga umat Nabi. Walaupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang ke belakang, kita orang belakang ni. Hak dulu mana umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam,
umat Nabi Idris, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa. Hak tu dulu-dulu tu. Tetapi hak belakang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ni hak belakang sekali, hak akhir sekali di hidup. Tak ada dah Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad. Lalu umat ni lah yang awal-awal masuk syurga. Nah, berapa? Kerana keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batulah kita kena memperbanyakkan berselawat kepada Nabi. Nah, ikutlah selawat lagu mana pun. Nah, selawat yang diajar daripada alim-alim ulama. Siap-siaplah ke dah. Nah, mana cara kita nak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak kerana memandang mulia Allah Taala, mana mulia. Seperti mana amal ibadat yang Allah Taala suruh, Allah Taala sendiri buat. Allah Taala kata innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Hak ni kita dengar semua. Tak tiap-tiap kali Jumaat, hak Allah kali dengar. Kalau orang pergi Jumaat jenis hangguk saja tak tahu lah dia dengar dah. Tak. Jenis faham. Tak. Aqimus solah kan bangun dia. Segol lalu. Tak. Kalau baca kutubah faham hak mu. Tak siapa habis akhir sekali pun automatik bangun. Mana kata tiap-tiap kali Jumaat hadis ni sentiasa dibaca, ayat ni sentiasa dibaca oleh Tuqati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahawa Allah Taala dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Sentiasa bila? Sama-sama siapa bila-bila. Nah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi dengan sepenuh banyak-banyaknya. Nah, Allah Taala suruh kita selawat kepada Nabi. Kenapa? Kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang selawat kepada aku sekali, maka aku akan selawat kepadanya 10 kali. Mana aku ingat kepadanya 10 kali. Lalu Nabi kata jangan jadi orang yang bakhil. Lagu mana orang bakhil? Jauhkan, hindarkan diri kamu daripada orang yang kedekut. Orang bakhil ni kupi. Mana? Apabila disebut nama aku, dia tidak berkata apa-apa. Bila orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia senyap. Tak kata beli, tak ada sambung. Tak ada kata bila orang sebut sallallahu, dia pun sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sambung, senyap. Maka Nabi kata orang ni akan dikatakan orang yang bakhil, orang yang kedekut. Maka orang ni terkadang dia akan jauh daripada syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kerana kita hak akhir sekali di akhirat, hak paling nak sekali syafaat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang Allah Taala beri izin untuk memberi pertolongan, pada hakikat Tuhan belaka tolong, tapi Allah Taala beri izin kepada Nabi supaya dapat tolong umat dia. Hatta kalau umat dia ni masuk neraka sekalipun, dia kan boleh keluarkan daripada neraka untuk masuk syurga Allah Taala. Mana Allah Taala beri apa? Syafaat kubra, syafaat paling besar sekali. Yang mana syafaat ni nabi-nabi lain tak sanggup belaka. Nabi Adam tak sanggup, Nabi Idris tak sanggup, Nabi Ibrahim tak sanggup, semua nabi tak sanggup. Tetapi bila siapa ke nabi kita, dia sanggup. Tak sanggup, dia minta kepada Allah Taala, ya Allah, aku mohon padamu supaya berilah aku supaya dapat memberi syafaat kepada umat-umat aku. Allah Taala izin. Nak ayatnya Nabi ni dia begitu kasih kepada kita. Kasih dia kepada kita ni. Dengan berbagai-bagai, dengan ujian. Kalau tengok kisah Isra' Mi'raj sudah. Sebelum perjalanan Isra' Mi'raj lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mana nak naik Isra' Mi'raj lagu mana ujian. 10 tahun Nabi Nabi berdakwah di dalam untuk menyebarkan agama Islam, 70 orang je ikut. Ayang 10 tahun pergi mari 70 orang. Kita main 70 orang ni bakal dok dah. Bakal seorang mari suruh mai seorang bakal dok dah biar. Tapi Nabi 70 orang 10 tahun. Lalu sampailah hari kesedihan. Apa panggil? Tahun sebelum berlaku Isra' Mi'raj, tahun kesedihan. Sedih ke mana? Matinya Abu Talib. Pok dara dia meninggal. Tak pok dara ni hak banyak sapak ni. Walaupun 70 orang ni nah banyak sapak, benda-benda berlaku padamu ya Muhammad, aku tanggung berlaku. Bapa kerana dia pembesar Quraisy. Mati meninggal.
Tak. Meninggalnya daripada Abu Talib. Lalu hari lepas daripada meninggal Abu Talib, meninggal pula isteri tercinta. Siapa dia? Siti Khadijah Al-Khuwailid. Orang hak banyak sapuk dia. Tak, penuh segala harta jiwa raga sapuk. Untuk mana? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gimmick-gimmick kalau Nabi kata tak ada dah orang sedih, paling sedih. Maka Nabi pun cuba untuk berdakwah kepada luar daripada Mekah. Maka luar pada Mekah mana? Nabi tengok Taif lah. Kerana Taif ni banyak mana? Tak golongan-golongan Quraisy itu. Bila pergi Taif, jumpa pembesar Taif, bila cerita sembang, jumpa ajak mari jumpa masa mesyuarat, sembang apa? Sembang suruh beriman dengan Allah. Tuhan ni begini, dia ajak akhlak baik gini ni. Pakar-pakar kata, Muhammad ni pembohong besar. Dia ni orang paling menipu sekali atas dunia. Tak ada dah orang paling menipu. Jangan percayalah dia cakap ni. Benda kat Tuhan benda tak ada nampak, tiba-tiba kata molek gini-gini. Lalu dia kata, kalau mu tak mau ikut aku, mu izinlah aku untuk berdakwah kepada orang negeri Taif. Maka puak-puak pembesar-pembesar ni tambuh. Mana tambuhnya berizin Nabi untuk berdakwah. Lalu Nabi pun masuk. Lalu dipanggil orang hak nakal-nakal. Hak terbulah. Hak nakal-nakal. Hak panggil nakal-nakal ni, gapo Nabi masuk negeri Taif, mana lepo batu. Batu dengan kasur dengan dia. Mana nak ayatnya memperjuangkan Nabi SAW ni, nak suruh siapanya Islam kepada kita sampai hari ni, sanggup susah payah. Sanggup susah payah walaupun lepo batu, lepo sampai berdarah, sampai ke kaki ni. Mana? Yang pentingnya umat dia ni dapat diselamatkan, dapat bersama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena perbanyak mengucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tanda ingatan kita bagaimana kisah. Sebab itulah kita kena banyak dengar sirah-sirah nabawiyah. Supaya apa, kita rasa kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa perjuangan Nabi nak boleh sampai Islam, nak boleh baiki kita menjadi baik. Dengan akhlak-akhlak baik ni, mana? Dia sanggup bersusah payah. Habis itu. Batulah dia kata hari Jumaat adalah memperbanyakkan selawat. Bukan selawat hari Jumaat saja. Dia kata Jumaat dah selawat, hari lain dah ya. Hari lain pun selawat juga. Tapi bila masuk Jumaat, dia kena memperbanyak. Banyak sikit lah. Dan apabila imam telah keluar naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa. Putuskanlah segala doa dan perkataan, dan adalah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azab. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itulah. Dan apabila imam telah keluar, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati mali, Allahumma lakal kullu wa bikal wa anta kullu wa kullu kulli birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.